Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk perbincangan kami lah. Iaitu The Status of Kosher Food from Islamic Perspective, ataupun status makanan kosher dari perspektif Islam. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami, terdiri daripada 4 orang. Jadi kami akan membincangkan ada beberapa poin lah, ada 6 poin besar. Yang pertama adalah konsep makanan kosher. Yang kedua, kosher menurut pegangan agama Yahudi. Lepas tu kita masuk kepada contoh makanan kosher dalam agama Yahudi. Yang keempat adalah kosher dan halal. Kita akan bincang tentang prinsip persamaan dan juga perbezaan. Yang kelima adalah proses penyediaan makanan kosher dan pandangan Islam terhadapnya. Yang terakhir kita akan sentuh tentang status makanan kosher menurut perspektif Islam. Okey, kita akan masuk kepada yang pertama, konsep makanan kosher. Okey, konsep kosher dalam agama Yahudi. Kosher itu sendiri dari sudut bahasa dalam agama Yahudi membawa maksud fit, iaitu sesuai, selari, dan peraturan pemakanan yang dibenarkan untuk digunakan berdasarkan undang-undang makanan orang Yahudi. Okey, undang-undang pemakanan Yahudi berdasarkan pada kitab suci dan perintah daripada Nabi Musa AS. Okey, yang membezakan di antara makanan kosher yang dibenarkan dalam agama Yahudi ataupun makanan terifah ataupun terif yang dilarang dalam agama Yahudi. Okey, kebiasaan dalam agama Yahudi, peraturan pemakanan ini disebut sebagai kosher bagi menyatakan makanan yang halal dan haram dari perspektif Islam. Perkara ini juga telah diamalkan oleh bangsa Yahudi sejak Nabi Musa AS diutuskanlah. Dan kashrut adalah undang-undang yang menyediakan asas bagi pola makanan kosher secara kolektif, yang mana ada disebutkan atau dinyatakan di dalam kitab Taurat. Undang-undang pemakanan kosher adalah menyeluruh dan mempunyai peraturan tegas dan sangat ketat, yang mana bukan sahaja menyatakan makanan yang dibenarkan dan dilarang, tetapi juga perintah bagaimana makanan yang dibenarkan itu mestilah dihasilkan, diproses dan juga disediakan sebelum dimakan. Okey, konsep kosher juga merangkumi dari segi pemakaian, iaitu tata cara berpakaian serta terpakai juga pada perkhidmatan, sama ada perkhidmatan tersebut mematuhi piawaian kosher ataupun tidak. Dan kewajipan untuk orang yang beragama Yahudi ini mencari makanan yang kosher ada disebut di dalam kitab Perjanjian Lama, iaitu janganlah makan apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan, yang mana ayat ini menunjukkan bahawa bangsa Yahudi ini sangat menekankan pengambilan makanan yang dibenarkan dalam agama mereka. Okey, untuk kosher menurut pegangan Yahudi. Okey, kosher dalam agama Yahudi ini secara umumnya adalah makanan kosher merupakan makanan yang dibenarkan di dalam agama Yahudi, sebagaimana yang kita tahu dalam agama Islam disebut sebagai makanan halal. Okey, kosher merupakan kayu ukur ataupun standard piawaian kepada sesuatu produk yang halal menurut kepercayaan agama Yahudi. Okey, macam Islam menetapkan syarat halal dalam pengambilan sesuatu makanan. Bagi penganut Yahudi, mereka meletakkan syarat kosher dalam pengambilan sesuatu makanan. Dan peraturan dan perintah ni berdasarkan, kita boleh tengok dalam dua iaitu kitab Perjanjian Lama, Old Testament, ataupun dan juga undang-undang makanan Yahudi, Jewish Dietary Law, dan peraturan dan perintah makanan kosher. Okey, kitab macam yang disebutkan tadi, disebut juga di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga undang-undang makanan Yahudi. Okey, semua perbahasan ini adalah berkaitan dengan persoalan yang melibatkan haiwan dalam pemakanan penganut Yahudi. Ada 3 tumpuan utama perbahasan ini, iaitu dibincangkan tentang binatang yang dibenarkan untuk makan, larangan memakan darah haiwan, dan juga larangan memakan daging yang bercampur dengan susu dan sebaliknya.
Okey, penetapan makanan ini menunjukkan agama Yahudi amat menitik beratkan soal pemakanan dalam kalangan penganutnya. Hal ini demikian kerana diyakini bahawa apa yang masuk ke dalam perut itu akan menjadi darah yang akan dibekalkan kepada otak dan seterusnya menjadi zat yang akan menjamin kesihatan pertumbuhan seseorang individu. Baik, seterusnya kita akan tengok pula kepada contoh-contoh makanan yang dibenarkan ataupun makanan yang kosher dalam agama Yahudi. Untuk pengetahuan semua, dalam kepercayaan agama Yahudi berpandukan kepada kitab-kitab mereka, Yahudi agak ketat dalam menilai makanan kosher dan juga serif. Ada banyak sebab kenapa penilaian makanan kosher ni agak ketat, dan salah satunya asbab daripada kesalahan mereka sendiri yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah pada sebelum ini. Jadi, ia sebagai satu bentuk didikan ke atas keingkaran mereka terhadap perintah Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-146 berkenaan dengan pengharaman beberapa jenis haiwan ke atas mereka sebagai hukuman disebabkan oleh kederhakaan mereka. Secara ringkasnya, bagi menerangkan berkenaan dengan beberapa contoh makanan yang kosher, akan ada dua pembahagian. Yang pertama ialah bagi kategori hidupan, iaitu hidupan darat, hidupan laut, serangga dan juga burung. Dan bagi kategori kedua ialah kategori makanan selain daripada haiwan, seperti susu, keju dan juga minuman yang beralkohol. Bagi kategori yang pertama, iaitu hidupan darat, agama Yahudi ada menetapkan ciri haiwan yang boleh disembelih untuk dimakan dan dianggap kosher. Pertamanya, haiwan tersebut mestilah haiwan darat yang berkuku belah, dan yang keduanya mestilah haiwan yang memamah makanan. Contohnya seperti kambing, lembu, ayam dan sebagainya. Tapi ada juga haiwan yang berkuku belah, itu cukup bagi syarat yang pertama, tapi ia tidak boleh dianggap sebagai kosher. Contohnya seperti khinzir. Sebab apa? Sebab khinzir dia tak cukup syarat yang kedua, itu mestilah haiwan yang memamah makanan. Dalam kitab Imamat bab yang ke-11 ayat 7 hingga 8 ada sebut berkenaan dengan pengharaman khinzir yang bermaksud jangan makan babi. Babi mestilah dianggap haram kerana walaupun ia berkuku belah tetapi ia tidak memamah biak. Jangan makan binatang-binatang itu dan jangan sentuh bangkainya. Binatang-binatang itu adalah haram. Jadi dapatlah kita faham penilaian kosher bagi hidupan darat yang boleh disembelih mestilah memenuhi kedua-dua syarat tersebut yang telah digariskan dalam agama Yahudi sebelum kita menilai ia sebagai makanan yang kosher. Okey, seterusnya dalam kitab Imamat bab yang sama, itu bab yang ke-11 ayat 1 hingga 6 ada juga sebut berkenaan dengan binatang-binatang yang kosher dan juga seri. Maksudnya, Tuhan memberi Musa dan Harun peraturan-peraturan berikut bagi Bani Israel. Kamu boleh makan binatang darat apa sahaja yang berkuku belah dan memamah biak, tetapi kamu tidak boleh makan unta, landak batu atau arnab. Binatang ini mestilah dianggap haram walaupun memamah biak, namun ia tidaklah berkuku belah. Terusnya bagi hidupan laut pula, Yahudi ada syarat yang ketat dan sangat berbeza dengan penentuan halal agama Islam, yang mana hanya haiwan yang mempunyai sirip dan sisik sahaja yang akan dianggap sebagai kosher dalam agama Yahudi dan dibenarkan untuk dimakan. Jadi sebarang hidupan laut lain iaitu seafood seperti sotong, udang, ketam dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali, berbeza dengan agama Islam yang mana ia adalah halal. Dalam kitab Imamat bab yang ke-11 ayat 9 hingga 12 yang bermaksud kamu boleh makan semua jenis ikan yang mempunyai sirip dan sisik, tetapi apa sahaja binatang yang hidup di dalam air dan yang tidak mempunyai sirip dan sisik tidak boleh dimakan. Binatang seperti ini mesti dianggap haram. Kamu tidak boleh memakannya atau menyentuh bangkainya. Kamu tidak boleh makan binatang apa sahaja yang hidup di dalam air dan yang hidup di dalam air yang tidak mempunyai sirip dan sisik. Jadi dapat kita faham daripada sini, bukan sahaja tidak boleh dimakan, tapi juga bagi haiwan-haiwan ini ia tidak boleh disentuh. Yang bagi haiwan yang tiada sisik dan juga sirip dalam agama Yahudi. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada jenis serangga dan burung. Hanya serangga daripada kategori belalang sahaja yang dianggap sebagai kosher dan dibenarkan untuk dimakan dalam agama Yahudi. Yang mana dalam kitab Imamat bab yang ke-11 ayat 41-43 yang bermaksud semua serangga yang bersayap adalah serif kecuali serangga yang dapat melompat. Kamu boleh makan belalang juta, jengkerik dan juga belalang. Tetapi semua serangga lain yang bersayap dan juga yang merayap mestilah dianggap haram. Kemudian dalam bab yang sama ayat 13 hingga 23 pula yang bermaksud burung yang berikut tidak boleh kamu makan. Burung Raja Wali, burung hantu, semua jenis burung helang, burung gagak, burung unta, burung camar, burung pucung, burung kosa, burung ranggung dan semua jenis burung bangau, burung undan dan juga kelawar. Jadi jelas ada sesetengah haiwan yang kosher adalah sama dengan halal yang digariskan oleh Islam dan ada juga sesetengahnya adalah berbeza.
Pembentang sebelum ini telah menerangkan makanan yang kosher dalam agama Yahudi dari segi hidupan. Saya akan menerangkan pula makanan yang kosher dalam agama Yahudi dari segi susu atau keju serta minuman beralkohol ataupun arak. Untuk arak ataupun alkohol, semua produk berasaskan anggur adalah kosher. Penganut Yahudi dibenarkan untuk minum arak yang diperbuat daripada anggur dengan syarat arak tersebut dihasilkan oleh penganut Yahudi sahaja. Larangan untuk meminum arak hanya dikhususkan kepada arak yang telah dijadikan pemujaan dan telah digunakan bagi tujuan keagamaan yang tertentu. Arak kosher yang telah bercampur dengan arak non-kosher juga merupakan suatu yang dianggap serif dalam agama Yahudi. Bermaksud penganutnya tidak boleh minum arak yang bercampur. Yang kelima, bagi penggunaan susu atau keju. Susu atau keju mestilah dimakan dan disimpan berasingan dengan daging. Perniagaan yang mencampurkan penggunaan susu atau keju dengan daging tidak dibenarkan dalam agama Yahudi. Contohnya seperti burger. Larangan mencampurkan susu dan daging diulang dalam Alkitab sebanyak 3 kali yang berbunyi Thou shalt not see the pig in its mother's milk, yang bermaksud jangan kamu masak anak lembu atau anak kambing di dalam air susu ibunya. Kerana itulah larangan susu ataupun keju dengan daging adalah dilarang dalam agama Yahudi. Bagi memastikan susu dan daging digunakan berasingan mengikut garis panduan peraturan kosher, semua proses pembuatan dan pembungkusan dipantau dan dikategorikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, mestilah produk tersebut berasaskan daging sahaja. Yang kedua, produk berasaskan susu sahaja. Dan yang ketiga, produk yang tidak mengandungi daging dan susu seperti tanaman, telur, madu dan ikan. Sekarang kita beralih pula kepada kosher dan halal daripada segi persamaan dan juga perbezaan. Sebelum kita masuk lebih detail berkenaan persamaan dan perbezaan antara kosher dan halal, kita lihat terlebih dahulu berkenaan prinsip makanan kosher. Okey, berdasarkan kitab Perjanjian Lama yakni Old Testament, Kashrut iaitu undang-undang makanan Yahudi, Jewish Dietary Law membahaskan bahawa terdapat 7 prinsip dalam makanan kosher. Iaitu yang pertama, binatang yang dilarang dalam agama Yahudi tidak boleh dimakan langsung, termasuklah bahagian daging, organ, telur dan susu. Yang kedua, darah perlu disalur keluar dari daging sebelum dimakan, kerana darah adalah dilarang dalam makanan kosher. Yang ketiga, binatang mestilah disembelih berdasarkan undang-undang Yahudi. Yang keempat, haiwan yang dibenarkan namun terdapat bahagian tidak boleh dimakan seperti lemak. Contohnya, lembu dibenarkan namun lemak lembu tidak boleh dibenarkan dalam agama Yahudi. Yang kelima, daging tidak boleh dicampur dengan produk tenusuk. Keenam, peralatan yang digunakan untuk makanan kosher tidak boleh bersentuhan dengan makanan yang bukan kosher. Contohnya, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk tenusuk tidak boleh digunakan untuk menyediakan daging. Dan yang ketujuh, produk anggur yang dibuat oleh orang bukan Yahudi tidak boleh dimakan. Sekarang kita beralih pula kepada kosher dan halal dari persamaan. Okey, persamaan antara konsep kosher dan halal ini bukanlah menunjukkan bahawa agama Islam dan Yahudi adalah sama, tetapi ia adalah bagi menjelaskan bahawa kedua-dua agama tersebut amat menitik beratkan dari aspek pemakanan yang bersih untuk dimakan oleh penganut agama masing-masing bagi memastikan penganutnya mendapat kesihatan yang baik. Persamaan yang sama antara kosher dan halal adalah dari segi pengharaman khinzir. Okey, untuk makanan kosher dalam kitab Imamat bab 11 ayat 7 hingga 8, Tuhan agama Yahudi telah melarang penganutnya untuk memakan daging khinzir. Yakni maksudnya dari kitab tersebut adalah jangan makan babi. Babi mesti dianggap haram kerana walaupun berkuku belah tetapi tidak bermamah biak. Jangan makan binatang-binatang itu dan jangan sentuh bangkainya. Binatang-binatang itu haram. Okey, untuk makanan halal pula melalui firman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Allah telah menyatakan bahawa daging babi adalah haram bagi penganut agama Islam. Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud diharamkan ke atas kamu memakan bangkai, darah dan daging babi.
persamaan yang kedua dari aspek darah. Okey, bagi makanan kosher, penganut agama Yahudi dilarang memakan darah termasuklah anggota dalaman haiwan seperti hati dan limpa berdasarkan kitab Imamat bab 7 ayat 23 hingga 27 yang bermaksud janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah haiwan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Okey, untuk makanan halal pula, agama Islam telah melarang penganutnya memakan darah. Namun, pengharaman darah ini tidak termasuk darah haiwan air seperti ikan, jantung, limpa dan hati. Kenyataan ini adalah berdasarkan maksud firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bermaksud, katakanlah, tidaklah aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi si pemakan yang mahu memakannya, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging khinzir, kerana sesungguhnya ia kotor atau suatu penderhakaan yang disembelih untuk selain daripada Allah. Okey, sekarang kita akan beralih pula kepada kosher dan halal dari perbezaannya. Okey, perbezaan antara kosher dan halal ini dibahagikan kepada beberapa aspek. Kita lihat dulu pada aspek yang pertama, iaitu dari alkohol dan arak. Untuk makanan kosher, arak dibenarkan dengan syarat arak tersebut dihasilkan oleh orang Yahudi dan kandungannya mestilah kosher sahaja. Dan bagi makanan halal, iaitu dalam agama Islam, alkohol dan arak diharamkan dan dilarang oleh penganut agama Islam untuk meminumnya walaupun dalam kuantiti yang sedikit, walaupun tidak memabukkan. Okey, untuk aspek yang kedua, campuran daging dan tenusur seperti mana yang telah dijelaskan, untuk makanan kosher tidak boleh dimakan bersama. Namun bagi makanan halal, ianya boleh dimakan bersama. Dan untuk aspek yang ketiga, sayuran dan buahan kosher, kita lihat hanya akan dianggap kosher sekiranya tiada serangga padanya. Hal ini adalah kerana serangga tidak dianggap kosher dalam agama Yahudi oleh majoriti Rabai Ortodoks. Bagi makanan halal pula, sayuran dan buahan boleh dimakan walaupun terdapat serangga padanya, dan namun sayuran dan buahan tersebut boleh dibasuh begitu sahaja. Kita lihat pula daripada aspek penyembelih. Okey, makanan hanya akan dianggap kosher sekiranya disembelih oleh orang Yahudi yang terlatih saja, yang dikenali sebagai shochet. Okey, bagi daging dalam Islam yang akan dianggap halal sekiranya disembelih oleh mana-mana Muslim yang telah mencapai usia baligh dan mengikut tata cara syarak. Dan untuk aspek peralatan memasak, untuk kosher, alatan memasak untuk daging mestilah bukan dari alatan untuk menyediakan bahan tenusur. Dan bagi makanan halal pula, alatan memasak makanan bukan halal tidak boleh dikongsi untuk menyediakan makanan halal. Untuk aspek yang terakhir bagi perbezaan antara kosher dan halal adalah gelatin. Okey, maksud gelatin ni adalah sejenis protein yang dihasilkan daripada rangkaian kolagen. Kolagen ni pula diperoleh daripada sumber kulit tulang atau ligamen haiwan seperti lembu, kerbau, ikan ataupun babi. Okey, kegunaan gelatin ni adalah untuk pembuatan makanan seperti jeli, aiskrim, kek dan bahulu. Ataupun gelatin juga digunakan dalam pembuatan bukan makanan seperti dalam perubatan serta produk kecantikan. Okey, jenis gelatin ada dua, yakni gelatin bovin dari lembu dan gelatin porcine dari khinzir. Bagi perbezaan kosher dan halal untuk jenis gelatin. Okey, bagi gelatin bovin, kosher dianggap sebagai kosher dan boleh dimakan mengikut rabai agama Yahudi. Dan untuk agama Islam, ianya boleh dimakanlah bagi penganut agama tersebut sekiranya asal lembu disembelih dengan kaedah yang betul. Namun bagi gelatin porcine dalam agama Islam, ianya tidak boleh dimakan. Dan untuk agama Yahudi, ianya diterima dan dianggap sebagai kosher. Seterusnya, kita akan bincangkan pula berkenaan dengan proses penyediaan makanan kosher dan pandangan Islam terhadapnya, yang mana kami akan fokuskan berkenaan dengan secita ataupun kita faham atau kita kenali sebagai sembelihan.
Okey, pertama sekali, bagi secita ataupun sembelihan dalam agama Yahudi, secara asasnya ia tidak banyak berbeza dengan sembelihan dalam agama Islam. Namun ada beberapa sudut perbezaan yang mana sembelihan agama Yahudi adalah lebih ketat ataupun lebih rumit syaratnya berbanding dengan agama Islam. Dalam pengendalian daging kosher, agama Yahudi sangat menekankan kelayakan bagi seorang penyembelih, iaitu socek, tidak seperti dalam agama Islam. Okay. Pertamanya, dalam agama Yahudi, penyembelih haiwan itu ataupun kita kenali sebagai socek mestilah seorang lelaki yang berbangsa Yahudi sahaja yang terlatih dan bertauliah dalam penyembelihan. Dan socek-socek ini mestilah merupakan golongan yang dilantik oleh komuniti Rabbai, iaitu ulama-ulama dalam agama mereka. Okay. Kemudian dalam proses sembelihan, socek mestilah menggunakan pisau yang tajam bagi mempercepat proses sembelihan bagi mengelakkan daripada berlaku penyiksaan ke atas haiwan yang disembelih. Dalam secita, terdapat beberapa proses yang mesti dipatuhi oleh setiap socek bagi memastikan sembelihan mereka adalah kosher. Yang pertama adalah proses secita, yang mana socek mestilah melafazkan lafaz pujian kepada Tuhan di awal sembelihan yang dilakukan. Yang mana lafaz bagi sembelihan mereka adalah sama ada Bismillahi Allahu Akbar yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Besar, ataupun menggunakan lafaz yang kedua yang bermaksud Maha Suci Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau yang telah mensucikan kami dengan perintah melakukan sebaik-baik sembelihan. Okey, seterusnya, bagi haiwan yang disembelih itu pula, ia mestilah haiwan yang kosher ataupun yang mesti hidup dalam keadaan sedar ketika proses secita, iaitu ketika proses sembelihan berlaku. Okay. Dan dalam proses secita ini juga, socek mestilah berhati-hati dan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang terlarang. Okay. Pertamanya, socek tidak boleh teragak-agak ketika menggunakan pisau untuk menyembelih. Seterusnya, tidak boleh mengenakan tekanan yang berlebihan kepada pisau semasa menyembelih. Kemudian, socek perlulah membenamkan pisau di antara saluran trachea dan juga esophagus ataupun bawah kulit, yang mana ia tidak boleh melakukan hirisan di luar kawasan yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, socek tidak boleh sekali-kali melukakan ataupun mengoyak saluran trachea dan esophagus yang boleh membawa kepada kecacatan kepada haiwan yang disembelih tersebut. Jadi, jika socek melanggar sebarang prosedur secita yang telah ditetapkan dalam agama mereka, maka sembelihan tersebut akan dianggap serif ataupun haram dan tidak dibenarkan untuk dimakan dalam agama mereka. Okay, proses seterusnya dalam secita ialah proses bedika ataupun proses pemeriksaan, yang mana setelah haiwan tersebut disembelih, ia mestilah diperiksa oleh pemeriksa yang juga berbangsa Yahudi yang terlatih untuk membuat pemeriksaan terhadap organ dalaman haiwan tersebut. Okay. Tujuan proses bedika ini adalah bagi memastikan tiada organ dalaman bagi haiwan tersebut rosak ketika proses penyembelihan. Ini memastikan untuk memastikan sembelihan dilakukan adalah kosher, dan kalau-kalaulah ada tanda cacat ataupun penyakit pada haiwan yang disembelih, maka secara automatiknya ia adalah serif ataupun tidak boleh dimakan. Okay. Kemudian setelah proses bedika, ia akan menjalani proses pemeriksaan untuk pengesahan COP Glad Kosher, ataupun kalau dalam Islam atau di Malaysia, ialah salah satu proses untuk pensijilan halal oleh JAKIM bagi mendapat status daging yang kosher. Okay. Seterusnya, proses ketiga dalam secita ialah proses nikur. Okay. Proses nikur ini merupakan satu proses pembersihan haiwan tadi daripada darah, lemak dan organ lain yang diharamkan di dalam haiwan tersebut. Okay. Dalam proses nikur, haiwan kosher yang disembelih akan diperiksa secara khusus di bahagian paru-paru dengan menyingkirkan urat-urat tertentu, saluran darah dan juga lemak yang terdapat pada haiwan tersebut. Okey, seperti mana yang kita dapat tengok pada gambar rajah pada slide, terdapat dua bahagian lembu yang mana yang di hadapan mengarah kepada bahagian kepala ia adalah kosher, dan di bahagian belakangnya adalah serif. Ini kerana pada bahagian belakang lembu tersebut, yang bahagian serif tersebut, ia mempunyai urat yang serif ataupun urat yang sukar untuk dihapuskan atau diasingkan daripada bahagian daging. Maka disebabkan ada urat-urat yang serif ini bercampur dengan daging, maka ia adalah dianggap bahagian yang serif. Okey, seterusnya dalam proses nikur juga,
haiwan yang disembelih tadi ataupun daging-daging tadi kemudiannya perlu dibersihkan dan suci daripada sisa darah yang mengalir. Ini kerana dalam kitab Kejadian ada menyatakan berkenaan penerangan berkenaan dengan larangan memakan daging yang berdarah, yang bermaksud hanya daging yang masih berdarah tidak boleh kamu makan kerana nyawa itu terkandung dalam darah. Jadi bagaimana proses pembersihan daripada darah-darah ini ataupun bahagian-bahagian yang sarif ini? Okey. Setelah 72 jam disembelih, daging atau haiwan tersebut mestilah melalui 2 proses untuk menghilangkan darah daripadanya. Okay, yang pertama ialah proses perendaman, yang mana ia akan direndamkan di dalam air yang dingin selama 5 jam. Dan yang kedua ialah proses penggaraman, iaitu ia akan digaramkan selama sejam di kesemua permukaan daging, kemudian ia akan dibilas sebanyak 3 kali. Dan akhir sekali, daging yang disembelih dan telah melalui proses-proses tadi mestilah disimpan berasingan daripada makanan-makanan seperti susu ataupun organ-organ yang seri. Okey, jika tempat penyimpanan daging tersebut pernah disimpan dengan makanan lain yang tidak kosher, maka ia perlu kepada proses pembersihan terlebih dahulu bagi memastikan tempat tersebut adalah suci dan juga bersih. Dan setelah melalui proses yang rumit dan panjang ini, barulah daging sembelihan tadi akan diberikan sijil kosher dan akan dijual di pasaran. Jadi apa pendapat Islam terhadap sembelihan kosher oleh agama Yahudi? Okay, umumnya proses penyembelihan Yahudi dan Islam adalah tidak jauh berbeza, tetapi hukum halakah Yahudi adalah lebih ketat berbanding dengan hukum syarak Islam. Okay, dalam Islam, pertamanya Islam membolehkan untuk memakan kesemua bahagian haiwan yang telah disembelih mengikut kepada hukum syarak Islam. Okay, yang kedua, Islam tidak menetapkan aspek jantina bagi penyembelih dengan syarat mereka mestilah Islam dan mumayyiz, tidak kira lah sama ada mereka lelaki ataupun perempuan. Dan yang ketiga, Islam tidak menggariskan peraturan untuk daging-daging yang disembelih seperti mana Yahudi yang mensyaratkan proses bedika, nikur dan sebagainya. Jadi sembelihan Yahudi ini halal ataupun tidak menurut Islam? Kita dengarkan penjelasan ringkas daripada Habib Adi Zainal Abidin berkenaan dengan hukum sembelihan Yahudi. Saya seorang pelajar Malaysia di luar negara. Apa hukum saya memakan daging kosher sembelihan Yahudi jika susah mendapatkan daging yang halal? Nah, tidak ada perbezaan atau ijma' atau boleh katakan ijma' bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu adalah halal untuk dimakan, Yahudi atau Kristen, sebab ianya termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Yang menjadi perbezaan identiti ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Itu yang menjadi perbezaan, ya. Sebahagian daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Kristen yang berasal atau yang bersusur galur daripada keturunan yang tok nenek moyangnya beriman kepada Taurat dan Injil sebelum diubah. yakni original ahlul kitab segi nasabnya, bukan termasuk yang convert daripada agama lain. Kalau convert daripada agama lain bermakna susur galurnya ke atas, tidak beriman kepada Taurat dan Injil sebelum diubah. Ini mengikut satu pendapat. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, aku tak pernah tengok orang yang lebih kufur daripada orang-orang yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. yakni tidak mengategorikan sebagai ahlul kitab, tetapi sebagai seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbezaan ulama tentang identiti ahlul kitab. Adapun orang yang kalau sudah jelas ahlul kitabnya, maka sembelihannya adalah halal. Bahkan menikah dengan perempuan-perempuan mereka pun juga sah. Yang berbeza pendapat identiti ahlul kitab.
seterusnya saya akan terangkan tentang pendapat ulama tentang memakan makanan sembelihan ahli kitab. Berdasarkan dalil surah Al-Maidah ayat 5 yang bermaksud, pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik makanan sembelihan orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kamu dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Berdasarkan dalil surah Al-Maidah ayat 5 ini, para ulama mazhab bersepakat bahawa boleh makan makanan sembelihan ahli kitab, tetapi para ulama mazhab ini berbeza pendapat dengan konteks pengertian ahli kitab itu sendiri. Pada seterusnya, pendapat ulama mazhab tentang pengertian ahli kitab. Menurut mazhab Hanafi, ahli kitab ni, sembelihan ahli kitab mesti disembelih oleh golongan Yahudi Nasrani yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah dan selain nama Allah seperti Al-Masih. Dan metod penyembelihan ahli kitab ni harus sama seperti sembelihan dalam Islam. Dan menurut mazhab Maliki, boleh makan sembelihan ahli kitab, tetapi harus dipasti yang sembelihan itu bukanlah untuk sebab tujuan penyembahan berhala ataupun ritual agama mereka. Dan menurut mazhab Syafi'i, boleh makan sembelihan ahli kitab asalkan tidak menyebut apa-apa nama selain nama Allah dan bukan untuk menyambut apa-apa perayaan ataupun ritual agama. Baiklah, jadi secara umum sembelihan ahli kitab iaitu makanan kosher ini dapat dimakan, tapi dengan syarat sembelihan makanan ahli kitab itu tidak disengajakan dengan menyebut nama selain daripada nama Allah dan bukan untuk tujuan penyembahan berhala ataupun untuk ritual agama dan kepercayaan mereka, tetapi diutamakanlah untuk umat Islam untuk meninggalkan makanan kosher ini jika terdapat alternatif makanan halal yang lain. Saya tambahkan sedikit tentang penerangan pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan ahli kitab. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, beliau berpendapat orang Islam boleh memakan makanan sembelihan yang diburu oleh ahli kitab, dan ahli kitab juga boleh memakan makanan sembelihan dan buruan orang Islam. Kerana menurut beliau, Islam lebih lembut dengan ahli kitab berbanding dengan orang musyrik kerana ahli kitab ini mengakui kewahyuan Allah, kewujudan Nabi-Nabi dan dasar agama secara umum. Baiklah, seterusnya pendapat ulama kontemporari pada masa kini berkenaan dengan status memakan makanan kosher. Menurut Imam Al-Tabatabai, akidah Al-Kitab pada masa ini tidak sama sebagaimana akidah ahli kitab yang disebut di dalam Al-Quran dan kitab Al-Tarat. Oleh yang sedemikian, sembelihan ahli kitab pada masa kini adalah haram dimakan oleh umat Islam kerana kewujudan status mereka ahli kitab itu pada masa ini adalah ragu-ragu. Sembelihan ahli kitab ini adalah satu pilihan jika umat Islam dalam keadaan yang darurat, tetapi wajarlah dihindarkan jika mempunyai makanan halal yang lain atau nanti makanan halal yang lain yang mudah ditemui. Dan menurut Imam Al-Nawawi, sembelihan ahli kitab ni adalah halal menurut kenyataan dalam Al-Quran, sama ada mereka menyebut nama Allah atau tidak semasa penyembelihan. Mereka menetapkan, Imam Al-Nawawi ini menetapkan bahawa menyebut nama Allah itu bukanlah satu kewajipan seperti mana di dalam Islam. Pendapat ini bersesuaian dengan Imam Al-Syafi'i yang menyatakan sebutan basmalah itu bukanlah syarat sah sembelihan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia juga telah bersidang pada 1984 telah membincangkan mengenai hukum penyembelihan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani. Muzakarah telah memutuskan bahawa sembelihan ahli kitab yang asli boleh dimakan orang Islam asalkan sembelihan mereka itu mengikut kaedah-kaedah yang sah, mengikut syarak. Tetapi muzakarah menuntutlah agar umat Islam ni meninggalkan makanan yang syubhah dan ragu-ragu agar amalan kita umat Islam ni dapat diterima oleh Allah SWT. Muzakarah berpendapat bahawa sembelihan kosher adalah haram berdasarkan alasan iman ahli kitab kini sukar untuk membuktikan benar-benar beriman kepada kitab asal mereka yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan jika masih wujud ahli kitab seperti yang dinyatakan di surah Al-Maidah ayat 5, namun ada kemungkinan kewujudannya terlalu sedikit dan tersembunyi, maka umat Islam dituntut untuk mengambil pendekatan menjauhi perkara yang diragui adalah jalan yang paling mudah dan selamat. Status makanan kosher menurut perspektif Islam. Status makanan kosher menurut ijma' ulama. Makanan kosher halal dimakan selagi yang tidak termasuk dalam kategori yang jelas haram seperti zat daging babi, bangkai, darah, najis dan mengandungi kandungan yang memabukkan seperti
alkohol, dan juga yang haram dimakan jika mengandung kandungan yang merosakkan kesihatan. Tidak menjadi kesalahan bagi seorang Muslim untuk memakan makanan yang dimasak atau disediakan oleh bukan Muslim, dari susu, sayur-sayuran, buah-buahan dan segala macam jenis makanan yang lain kecuali sembelihan. Ialah status makanan kosher menurut perspektif Islam, seperti mana di Malaysia kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka penetapan standard dan prosedur persejilan halal di Malaysia berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Maka status kosher di Malaysia adalah menurut kepada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi makanan kosher adalah haram bagi umat Islam berdasarkan perbezaan prinsip peraturan makanan. Ini merupakan pandangan Imam Syafi'i yang mengajak umat Islam supaya berhati-hati terhadap perkara yang syubhah dan kehidupan agar dapat ditinggalkan kerana kita diketahui jatuh kepada hukum haram. Tuntasnya, makanan kosher bukanlah satu anjuran dalam agama Islam, dan umat Islam wajib memilih makanan yang bersesuaian dengan tuntutan agama Islam yang diwahyukan oleh Allah. Sedikit info tambahan mengenai makanan kosher menurut Persenjilan Halal Luar Negara. Jabatan yang memantau makanan halal di Amerika Syarikat iaitu INFACA juga menyatakan pendirian mereka bahawa makanan kosher adalah haram dimakan oleh umat Islam, dan dalam Persenjilan Halal rata-rata badan Islam dunia tidak menerima sumber atau bahan mentah yang mempunyai sijil kosher. Begitulah juganya JAKIM juga dengan tegas tidak menerima sijil kosher sebagai dokumen rujukan untuk menyokong persenjilan halal setelah menyedari prinsip kosher itu sendiri tidak menepati syariat umat Islam. Setakat ini sahaja perbincangan kami bagi tajuk The Status of Kosher Foods from Islamic Perspective. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.